Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya, Just Like Jesus, Think About Others. 今天早上给传道的题目就是像耶稣也要顾别人的事， Saudara memikirkan orang lain seperti Kristus. 像耶稣要顾别人的事。 Saudaraku, frasa ini frasa yang indah, saudara. Namun realitanya tidak mudah. Mengapa? 这段话听起来很好，但是实际上很不容易。 Saudara, jangankan orang lain, mungkin keluarga sendiri saja susah. 不要说是别人，可能对我们的自己家人也很难。 Sesama anggota keluarga bisa ribut soal kebersihan, soal makanan, dan mungkin juga soal warisan. 家人之间可能是可以为了家里的卫生或者抢财产之间争吵。 Di satu gereja saya pernah mendengar sesama anggota jemaat bisa saling gak enakan karena rebutan parkir. 我听说过有的教会因为会友之间他们抢车位，他们会不爽。 Bagaimana dengan di jalan? 那如果在路上怎么样呢？ Kita yang tinggal di Jakarta pasti tahu betul. 我们知道我们在雅加达， Kalau kita nyetir mobil, bawa motor, kalau kita nggak dulu-duluan, sodok-sodokan nggak bisa masuk. 如果我们开车没有抢的谁先插车，可能我们是永远不能往前走的。 Di sekolah dan di tempat kerja kita, 在我们的学校，在我们的工作上， mungkin di kota besar ini sudah lazim untuk kita saling sikut-sikutan menjadi yang utama untuk bisa cepat karir, ataupun kita naik gaji, ataupun kita bisa berprestasi. 可能在我们在大城市里互相互斗已经很习惯了。如果不互斗的话，我们不能得到好的成绩、好的位置。 Lingkungan tempat tinggal kita pun mungkin juga tidak kondusif untuk memikirkan orang lain. 可能在我们住的地方也不是很好的互相照顾。 Bagaimana bisa Pak, tetangga saya saja tidak peka, buka setel musik besar-besar pada waktu malam. 怎么可能呢？我的邻居他晚上都不顾着别人的感受，他打开音乐很大声， Dan parkir mobil suka sembarangan di depan 然后 pelataran. 乱来的把他的车停在别人的家。 Saudara, kalau memikirkan orang lain ini tidak mudah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa mengutamakan memikirkan orang lain di tengah-tengah kehidupan ini? 如果在看顾别人这么不容易，那么所谓的神的儿女，在这世界怎样来能照顾别人呢？ Di tengah-tengah dunia yang egois dan natur diri kita yang fokusnya pada diri sendiri. 在这自私的世界上，集中于自己的世界，我们怎样能顾别人呢？ Dan apa alasan umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan perlu memikirkan orang lain? 那么作为神的子民，我们有什么理由要去顾别人的事呢？ Agama lain juga mendorong umatnya memikirkan orang lain. Apa keunikan kekristenan? 别的宗教也推动他们的教徒要去顾别人。 Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 那么我们跟他们有什么区别呢？我们一起来学习神的道，在腓立比的第2章第1到11节， Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们只用中文读。第1节，所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。 个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。 且死在十字架上，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. 读圣经有圣经的，毕竟在行神的道的有福了。
Saudara, dalam teks ini Rasul Paulus sedang mendorong umat untuk menyatu. 在这一段的经节里，保罗在推动他的教会要合一。 Sebagai umat Tuhan, memang kita sudah bersatu. Kristus adalah kepala, kita semua adalah anggotanya. 作为神的子民，我们都已经是合一了，因为基督是头，我们是他的肢体。 Namun bersatu belum tentu menyatu. 但是合一不一定是融合， Seperti suami istri hidup yang sudah disatukan, tapi bisa hidup masing-masing loh. 就像夫妻已经合一了，但是他们可以各自各的过生活。 Saudara, di sini Rasul Paulus rindu jemaat Tuhan yang secara kodratnya sudah bersatu. 保罗在这里，他要他的教会，他们自然的已经合一了。 Untuk bisa menyatu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk apa? 但是他要他们合一在有爱的相同，他们也要心思相同，也要有意念相同。那是为了什么呢？ Itulah tema kita, memikirkan orang lain. 那就是我们的主题，要顾别人的事， Menganggap orang lain lebih utama. 要把别人优先。 Dan umat didorong untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 然后子民要他们要推动子民要去顾别人的需要。 Jadi apa saudara, kita harus say yes terus dengan orang-orang karena mengutamakan orang, kita ya udah orang lain aja, kita nggak perlu pikirin diri kita. 所以弟兄姐妹，我们是不是要对别人一直的说好的呢？或者然后不需要顾我们自己吗？ Bukan itu saudara maksud Rasul Paulus. 保罗的意思不是那个。 Di ayat keempat Rasul Paulus tidak melarang umat untuk memikirkan diri sendiri. 第4节，保罗不是不让他的教会顾自己， Kita perlu memikirkan diri kita, keluarga kita. 我们需要顾我们自己，顾我们的家人。 Ada teks bagian dalam Rasul Paulus mengatakan kalau kamu tidak bekerja jangan makan. 保罗也说过，如果你没有工作，你不要吃。 Perlu pikirin diri sendiri. 我们需要顾我们自己， Perlu pikirin keluarga. 我们也需要顾我们的家人。 Tapi yang dilarang saudara, ketika umat hanya mau berfokus memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. 但是不可以的是，他们只集中在顾自己，不要学习顾别人。 Maka dari Filipi 2:1-11 ini kita melihatnya ada 3 kebenaran yang kita bisa pelajari. 所以在腓立比书的第2章第1到11节里，我们至少有看到3个真理关于顾别人的事。 Yang pertama saudara, kelimpahan dalam Kristus adalah alasan memikirkan orang lain. 第一是基督里的丰盛是顾别人的理由。 Saudara, sumber daya kita, resources kita dalam memikirkan orang lain hanya dalam Kristus. 我们可以顾别人，只是因为我们是在基督的丰盛里。 Di ayat pertama Rasul Paulus mengatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 因为第1节里面说，我们在基督里若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。 Saudara, di sini umat Tuhan bukan ditawarkan atau disediakan kelimpahan dalam Kristus, bukan. 在这里，基督不是提供丰盛给教会，不是的。 Tapi dikatakan di sini umat Tuhan itu sudah mengalami kelimpahan di dalam Kristus itu. 但是教会已经经历了在基督里的丰盛。 Sama seperti Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. 就像主耶稣在约翰福音的10章10节，盗劫来无非要偷窃、杀害、毁坏，我来了是要教养得生命，并且得的更丰盛。 Maka saudara, mereka yang sudah mengalami kelimpahan ini, Rasul Paulus mendorong mereka untuk hidup dalam kesatuan. 所以他们已经经历了这丰盛的，保罗推动他们要生活合一， Dalam bentuk saling mengutamakan dan memikirkan orang lain di 他 sini. 们要互相照顾，并把别人优先。 Saudara, kita nggak bisa memikirkan orang lain kalau kita nggak punya apa-apa. 弟兄姐妹，我们不能去顾别人，如果我们自己什么都没有。 Kita bisa memberi orang, memikirkan orang kalau kita punya dalam kekurangan, bisa. 但是我们可以在从缺乏中， Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa beri orang lain. 我们可以在从缺乏中给别人。但是如果我们什么都没有的话，我们不能去顾别人。 Saudara, dikatakan di teks ini umat Tuhan itu punya segala kelimpahan dalam Kristus. 弟兄姐妹，在这里他们说，神的子民在基督里有的丰盛。
Saudaraku, dalam Kristus kita bergaul erat dengan Tuhan dan firman-Nya yang mendorong, yang memberikan nasihat, dorongan tentang kehidupan baik dan benar. 弟兄姐妹，在神的道的真理上有劝勉。 Saudara, di dalam Kristus kebutuhan kita akan penghiburan, kasih, penerimaan dipenuhi, saudara. Karena kita diterima aman dan berharga dalam Kristus, apa adanya kita. 我们在基督里，我们有安慰，也有爱，有完全的被接受。 So di dalam Kristus kita tidak akan pernah kesepian meskipun saudara kita hadapi penderitaan. 在基督里，我们曾不孤单，虽然我们在困难中。 Karena di dalam Kristus tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan persekutuan kita dengan Roh Allah. 因为在基督里，没有任何理由可以把我们和神的爱与交通分开。 Bahkan saudara di dalam Kristus ketika kita pun jatuh, saudara, 在基督里，虽然我们跌倒， Tuhan selalu memberikan belas kasihannya kepada kita. 神也一直的赐给我们他的怜悯。 Karena kita bagus, saudara? 是不是因为我们好？ Tidak. 不是， Karena kedalaman perasaan kasih Allah yang besar itu kepada kita. 但是因为神对我们的爱有多么的深厚。 Saudara, masih banyak yang lain di dalam Kristus. 弟兄姐妹，在基督里还有很多， Tapi di bagian ini Rasul Paulus mengatakan begitu limpah bukan kita di dalam 但 Kristus. 是在这里，保罗说，是不是我们在基督里的生活有多么的丰盛？ Jadi kalau kita memikirkan orang lain terus, apa kita akan burn out dan kehilangan sukacita? 所以，如果我们一直的看别人的事，在顾别人的时候，我们是不是会过劳？ Saudaraku, sewaktu Paulus menulis surat Filipi, berarti Rasul Paulus sedang memikirkan jemaat Filipi. 在保罗写这封信给腓立比教会的时候，那这意思是保罗正在想着他们。 Sebenarnya Rasul Paulus sedang dipenjara di akhir hidupnya di tahun 60 sampai 62 itu kemungkinan. 其实那时候在62年里，保罗正在罗马坐牢。 Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini memikirkan jemaat Filipi, apa kondisinya memelas atau sukacita, saudara? 所以弟兄姐妹，当保罗写这封信的时候，他的情况是可怜的吗？ Saudara, di kitab Filipi ada 5 kali saudara kata kara sukacita itu. 所以弟兄姐妹，在腓立比书这喜乐的词有被提了5次， Dan kata bersukacita kairein itu saudara disebutkan 11 kali. 然后要喜乐的这个词被提了11次。 Di dalam 4 pasal yang pendek ini terdapat 16 kali kata sukacita. 在这么短的4章里，有16次的喜乐。 Dan saudara, di ayat kedua Rasul Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. 然后在第2节，保罗那里说：“使我的喜乐可以满足。” Dengan apa saudara? Dengan melihat jemaat hidup dalam kesatuan, saling memperhatikan di sini. 以什么呢？就是以看见教会有互相看顾合一的生活。 Saudaraku, sempurnakan sukacitaku bukan berarti Rasul Paulus tidak bersukacita dalam Tuhan. 使我的喜乐可以满足，不意味着保罗在神里面没有喜乐。 Tapi sukacita Rasul Paulus itu makin genap, makin penuh begitu ketika melihat orang lain bertumbuh dalam Kristus. 但是保罗当看见别人可以成长的时候，他的喜乐就完整了。 Orang yang mengalami kelimpahan dalam Kristus, 这个人在基督里经历了基督的丰盛， sukacitanya hidupnya beda saudara. 他的喜乐不一样的。 Sukacita hidupnya melihat orang lain bertumbuh. 他的喜乐是看别人可以成长。 Permisi tanya, 请问 sukacita kita apa saat ini 我 sebagai 们 anak Tuhan? 现在作为神的儿女，我们的喜乐是什么呢？ Apakah ketika kita melihat diri kita bertumbuh dan orang lain bertumbuh, saling melayani, saling memikirkan, kita bersukacita? 是不是当我们看见别人可以成长、一起服侍的时候，我们也喜乐呢？ Kelimpahan dalam Kristus 在基督里的丰盛， adalah alasan kita memikirkan orang lain. 是我们的理由去看别人的事。 Mungkin saudara berkata, 可能弟兄姐妹这样的说， ada loh Pak orang Kristen Pak, 有一些基督徒， sudah lama jadi Kristen, rajin ibadah persekutuan, namun bisa begitu egois, sama keluarga sendiri aja nggak peduli Pak. 他们已经成为基督徒很长时间了，但是对他自己的家人，他也很自私。 Kok bisa ya? Katanya udah hidup dalam Kristus. 为什么会这样呢？他说他已经生活在基督里了。 Saya jadi teringat perkataan seorang hamba Tuhan mantan dosen Saat, saudara. 我想起我一位导师在撒阿的时候，
ketika diperhadapkan dengan realita orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh dan hanya hidup untuk dirinya sendiri. 当他们看见现实上有很多基督徒，他们都顾着自己，没有成长的基督徒， Beliau beri ilustrasi demikian. 他就这样的例证回答。 Saudara, dikatakan setiap sel dalam diri kita ini, saudara, itu hidup pastinya untuk satu sama lain. 在我们里面的每一个细胞，肯定是为别的细胞存在的。 Sel di tangan, sel di kaki, sel di badan, sel di kepala berbeda-beda, tetapi saling berkaitan di sini. 在手、在脚、在身体、在头脑的细胞是不一样的，但是它们都互相的连接。 Tiap-tiap sel ini hidup buat yang lain. 每个细胞都是为其他的细胞而 Tetapi 活。 dikatakan, saudara, ada satu sel di dalam diri kita yang hidupnya buat diri sendiri. 但是有一种细胞，它是为自己生活的， Sel apa ya? 那是什么细胞呢？ Namanya sel kanker, saudara. 它的名字叫癌细胞。 Saudara, sel ini menyerap banyak nutrisi dan menggerogoti sel yang lain untuk memperbesar dirinya. 这个细胞它可以吸收很多的营养，然后啃别的细胞，为了增强自己， Berusaha merusak sel yang lain. Dan sel ini sangat-sangat tidak berguna. 然后它去破坏别的细胞，然后这细胞非常的没用。 Maka saudara, kalau ada orang Kristen dalam komunitas yang hidupnya untuk berfokus diri sendiri, itu namanya apa? 所以，如果在我们周围有基督徒，他只为自己而活的，他叫什么呢？ Namanya apa? 他叫什么？ Kanker. 癌症。 Ia merusak 他破坏， dan tidak berguna. 然后也没用。 Saudara, apakah pertanyaannya pada pagi ini kita telah alami kelimpahan dalam Kristus? 所以，弟兄姐妹，我们今天早上的问题，我们是不是已经在基督里经历了丰盛？ Sekian lama kita jadi anak Tuhan, apa kita mengalami kepuasan berelasi dengan Kristus? 我们已经做了基督徒很长时间，是不是我们的关系和基督的关系已经得到满足了呢？ Sehingga kita tidak lagi mau kembali kepada tempat-tempat yang sebelumnya saudara menjadi kecanduan dan berhala kita. 所以我们也不要再回到以前那些使我们上瘾的地方。 Apakah kelimpahan dalam Kristus itu membuat saudara dan saya bisa berkata, 是不是我们在基督里的满足可以让我们说， saya puas sama Tuhan Yesus. 我跟耶稣已经很满足了， Enggak ada yang lain. 没有别的， Saya ingin hidup menyenangkan dan memuliakan dia saja. 我只想讨他的喜悦，荣耀他。 Alasan kita memikirkan orang lain. 我们去顾别人的事的理由， Karena kita sudah mempunyai segalanya di dalam Kristus. 因为我们在基督里已经拥有了一切。 Yang kedua, saudara. 第二点， Dibutuhkan kerendahan hati untuk memikirkan orang lain. 我们需要谦卑的心去顾别人的事。 Saudara, di jemaat Filipi saat itu terjadi pertengkaran yang hebat sesama pelayan Tuhan. 当时在腓立比教会，他的同工之间有发生了争吵。 Sampai ditulis di kitab ini, saudara, Yudia, Sintike di pasal 4 ayat kedua tidak dijelaskan konfliknya apa di situ. 在腓立比的4章2节，优阿爹和寻都基在那里没有解释他们发生了什么争吵， Tapi Rasul Paulus meminta mereka untuk kembali menyatu sehati sepikir dalam Tuhan. 但是保罗要他们在主里同心合意。 Saudara, ketika konflik terjadi, pasti ada masalah kerendahan hati yang absen dalam relasi. 弟兄姐妹，在争吵发生的时候，肯定在那个关系里已缺少了谦卑的心， Benar ya, saudara? 是不是？弟兄姐妹， Saudara, kesatuan itu membutuhkan kasih. 合一是需要谦卑， Dan kasih itu dimulai dengan kerendahan hati, saudara. 而爱是从谦卑开始的。 Saudara, ada yang mengatakan begini. 弟兄姐妹，有的这样说， Kasih itu dimulai ketika kebutuhan orang lain dipandang lebih utama dari kebutuhan dirinya. 爱开始在当别人的需要比自己的需要优先。 Saudara, kalau kita punya pasangan dan pasangan kita bilang saya mengasihi kamu tapi saya tidak peduli dengan kamu. 弟兄姐妹，如果我们有配偶，然后我们跟他说我爱你， Yang saya pedulikan hanya kebutuhanku, hidupku, maka engkau harus memenuhi aku. 但是我不在乎他的需要，反而他要在乎我的需要， Apa betul dia mengasihi pasangannya? 那是不是他真的爱他的配偶呢？ Tentunya kita sepakat bilang tidak, bukan? 当然，我们说他不爱他。 Saudara, untuk bisa menyatu dibutuhkan kasih. 为了要合一，我们需要爱。
Dan kasih itu dimulai dengan kerendahan hati. 爱开始当谦卑存在。 Saudara, kata rendah hati dalam bahasa Yunani tapeno prosune itu sebenarnya lebih berkaitan dengan pikiran daripada hati. 谦卑在希腊文的翻译其实是跟思想比较有关系。 Sebagian versi dengan tepat mengambil terjemahan, saudara, dalam KJV di situ bilang lowliness of mind, atau NASB dia menerjemahkan humility of mind, kerendahan pikiran, saudara. 有些版本它的翻译成思想的谦卑。 Jadi saudara, pertempuran terbesar untuk kita bisa rendah hati itu pertempurannya di pikiran. 所以最大的战争在于我们自己的思想。 Saudara, kenapa kebenaran ini tidak mudah? 为什么这真理并不容易呢？ Karena kebenaran ini bertabrakan dengan sifat alamiah kita yang sudah jatuh dalam dosa. 因为这真理和已经犯罪的人类的性质有冲突。 Saudara, kita biasanya baru bisa menghargai orang lain 平常我们可以珍惜别人， kalau orang lain tuh kita pandang memiliki sesuatu yang melebihi kita, bukan? 如果那些人拥有的比我们多， Kalau dia atasan kita, bos kita, atau dia punya talenta yang lebih dari kita, kita mungkin lebih mudah 如 untuk 果他是我们的上司，或者他的才能比我们好，我们还可以去珍惜他。 kita lebih mudah merendahkan diri kita di depan mereka yang memiliki keutamaan. 我们比较容易在那些人面前谦卑。 Nggak heran saudara, kita begitu sukar untuk rendah hati di depan semua orang. 不奇怪的，我们在所有的人面前很难的谦卑。 Tapi prinsip Alkitab nggak begitu. 但是圣经的原则不这样的。 Saudara, keutamaan orang lain dimulai dari keputusan diri kita untuk menyadari kerendahan kita. 别人的优先开始在自己的觉悟上决定要谦卑。 Menyadari diri ini nggak mampu tanpa Tuhan. 我们要觉悟，我们自己是不可能的。 Menyadari diri ini bukan siapa-siapa. 要觉悟，我们什么都不是。 Kalau ada ya sesuatu Tuhan titipkan. 如果有的也那些是神寄托给我们的， Semua anugerah Tuhan. 那一切都是因为神的恩典， Nggak ada yang perlu dibanggakan. 没有什么可以骄傲的。 Saudara, Pendeta Benny Solihin pernah berkata, rendah hati bukan berarti memandang diri rendah, bukan. Tetapi menempatkan orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Benny Solihin 牧师曾经有说过一句话：谦卑不意味着看低自己，反而要把别人放在比自己高的位置上。 Saudara, ini sebuah keputusan dalam diri kita untuk menempatkan orang lain lebih tinggi dari kita. 弟兄姐妹，这是我们的决定，要把别人放在比自己高的位置， Itulah kerendahan hati. 那就是谦卑。 Butuh kerendahan hati baru bisa kita memikirkan orang lain. 我们需要谦卑，我们可以去顾别人。 Saudara, dari mana kita bisa belajar rendah hati? 弟兄姐妹，我们怎样才可以谦卑呢？ Di teks ini kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. 在这里，我们可以向耶稣基督学习。 Saudara, ia adalah pribadi tertinggi di jagat raya ini. 弟兄姐妹，他的位置在这宇宙上是最高的， Namun bisa melayani dan memikirkan orang lain. Apa resep rendah hati Tuhan Yesus, saudara? 但是他可以来服侍别人。那么他谦卑的秘诀是什么呢？ Saudara, baru-baru ini rame di media sosial katanya ada penghinaan pada kekristenan di Olimpiade Paris, saudara. 弟兄姐妹，最近在网上经常说到，在巴黎的奥运会里有关于侮辱了基督徒， Karena menghina perjamuan terakhir Tuhan Ing- Yesus begitu. 因为他们就不适当的那个表演耶稣最后的晚餐的节目。 Saya tidak bahas hal itu, saudara. 我不会去讨论它。 Tapi saya ingin membahas kisah perjamuan terakhir waktu itu yang ternyata tidak kalah memalukan ya murid-murid waktu itu. 但是我要讨论的是，就是在耶稣最后的晚餐里，也有一些发生。 Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. 然后他在最后的晚餐里，耶稣的门徒们呢也发生了争吵。 Yesus berkata kepada mereka, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? 耶稣的门徒问：谁是为大？是坐席的，还是服侍人的？ Bukankah dia yang duduk makan? 不是他在坐席吗？ Tetapi Tuhan bilang, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
但是神在那边说，我在你们的中间作为服侍的人。 Saudara, waktu murid-murid ribut tentang siapa yang terbesar. 当他门徒们正在争吵谁为大， Saudara, Tuhan Yesus tahu nggak yang lebih besar dalam ilustrasi Tuhan Yesus yang duduk makan atau yang melayani, saudara? 是不是耶稣也知道谁在坐席的或者是服侍的人为大呢？ Tuhan Yesus tahu, saudara, yang duduk makan yang lebih besar. 主耶稣知道坐席的为大， Tetapi Tuhan Yesus memutuskan jadi apa, saudara? 但是主耶稣决定了要做什么呢？ Jadi pelayan. 他要服侍。 Saudara, di sini kita melihat kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan 我 kita. 们在这里可以看到主耶稣的谦卑的心， Dia tahu di mata dunia harusnya yang duduk yang dihormati, betul? 他知道在世界上坐席的是伟大， Dia memutuskan untuk jadi pelayan. 但是他决定他要来服侍。 Saudara, saya baca kisah ini, saya lihat kalau Tuhan kita yang begitu mulia dan perkasa tertinggi di jagat raya ini bisa begitu merendahkan diri. 弟兄姐妹，当我读这段经文的时候，我们主耶稣有这么高的地位，在这全宇宙他至高者，他也可以要来以谦卑的心来服侍。 Siapakah saudara dan saya kalau kita sulit merendahkan diri? 你和我是谁呢？我们如果要谦卑也很难， Untuk bisa memikirkan orang lain dibutuhkan kerendahan hati. 要去顾别人的事，我们需要谦卑的心。 Dibutuhkan sebuah keputusan, diri ini saya adalah pelayan bagi yang lain. 我们需要下定决心来说，我们是要去服侍别人。 Sudah belum kita ambil keputusan untuk kita hidup saling melayani sebagai pelayan? 我们已经做决定了吗？我们要作为仆人去服侍别人， Untuk orang-orang lain semakin bertumbuh dalam Kristus. 使别人可以在基督里成长， Untuk orang-orang lain semakin mencintai Kristus. 使别人可以越来越爱耶稣。 Yang ketiga, saudara, yang terakhir. 第三点， Saudara, memikirkan orang lain ada cerminan keserupaan dengan Kristus. 顾别人是与基督相同的体现。 Saudaraku, di ayat kelima terjemahan hurufiahnya adalah, saudara, pikirkanlah ini di antara kalian yang juga di dalam Kristus Yesus. 在第五节字面上的意思，你们之间在基督耶稣里要思想这些。 Saudara, Rasul Paulus ingin jemaat berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus, seharusnya mencerminkan kehidupan Kristus. 保罗想，他的教会，他们已经是在基督里的人，所以应该要体现出基督的生活。 Sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya sebagai Allah, saudara, merupakan wujud kerendahan hatian yang luar biasa tadi. 基督不要保留他作为神的特权，是谦卑伟大的体现。 Secara sukarela dia memutuskan untuk tidak menggunakan apa yang dia berhak gunakan, saudara. 他自愿的决定不再去用他的特权。 Dengan kata lain, dia melepaskan hak-hak prerogatifnya sebagai Allah. 换句话说，他放弃了他作为上帝的特权， Dia menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal, saudara. 他把他自己在很多方面上有限制。 Dia menjadikan dirinya bergantung total pada Bapa, walaupun dia sendiri sebenarnya sempurna. 他使他自己完全的依靠天父，虽然他自己也是完美的， Padahal dia sendiri tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya. 其实他自己不需要任何东西。 Tidak sampai di situ, saudara. 不仅那些， Dia bahkan rela menjadi hamba yang merengkuh kematian, paling merendahkan dan paling memalukan di dunia ini. 他甚至愿意成为最卑微的仆人，投进死亡的痛苦。 Semua ini Tuhan lakukan demi kita, orang-orang yang hina dan berdosa. 这一切，他都是为了我们这么罪的罪人。 Saudara, kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah pencipta alam semesta begitu memikirkan kita yang kecil, yang begitu dikasihinya. 如果主耶稣是神，创造天地的主，他就这么顾着我们这么微小的罪人。 Padahal kita ini loh dapat murka Allah, saudara. 其实我们是有犯罪的。 Bagaimana ketika kita berhadapan dengan yang lain, yang rasanya dapat murka kita orang itu? 那么我们在面对别人的时候，我们该如何呢？ Kalau kita ingat pengorbanan Kristus ini, 如果我们记得神的牺牲， inilah dorongan kita untuk memikirkan mereka yang mendapat murka kita. 这可以推动我们去看别人。 Jadi apa bedanya, saudara, agama lain dalam mengutamakan orang lain? 所以我们的宗教和别的宗教把别人优先有什么区别呢？
Saudara, di sini bedanya saudara dengan umat agama lain. 这就是我们可能与别的宗教有区别的。 Mungkin umat agama lain memikirkan orang lain untuk berbuat baik supaya dapat pahala, supaya bisa masuk surga. Tetapi kita tidak. 其实可能别的宗教他们要去做好事，因为为了有好报，但是我们没有。 Kita mengutamakan orang lain bukan sekedar kita tahu itu perbuatan moralitas biasa, saudara. 我们要把别人优先，不仅是普通的道德行为， Apalagi untuk masuk surga. 更何况是进天堂呢？ Tetapi kita melakukannya karena kita sudah tinggal di dalam Kristus. 我们做行它，是因为我们已经在基督里了， Dan kita rindu karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. 而我们渴慕基督的形象可以在我们里面， Boleh makin terpancar nyata, saudara. 可以越来的越散发出来， Sehingga ketika orang-orang lain melihat hidup kita. 使别人在看我们的生活的时候， Yang memikirkan orang lain. 去看顾别人的时候， Mereka bisa melihat Tuhan kita yang mulia itu. 他们可以看到我们多么荣耀的基督。 Saudara, bukankah serupa Allah adalah desain awal kita diciptakan? 神的形象是我们起初被创造的设计， Namun karena dosa, rupa Allah di dalam diri kita ini rusak. 但是因为罪，神的形象在我们里面已经破坏了。 Namun anugerah penebusan Kristus memungkinkan kita kembali untuk bisa serupa dengan Allah. Untuk kita tinggal di dalam Kristus. Makin serupanya, saudara. 但是基督的救赎恩典使我们可以变回神的形象，使我们可以越来越变成像基督。 Tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya bukan hanya sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga, saudara. Bukan itu. 神来拯救我们，不仅是因为要把我们从地狱搬到天堂， Namun ia ingin memulihkan kemuliaannya, gambar rupanya yang telah rusak dalam diri kita. 但是他要恢复我们在他的形象在我们的里面， Sehingga kita kembali menjadi ciptaan yang berfungsi, kembali memuliakan Allah. 使我们可以再变回可以彰显他荣耀的创造物。 Maka ketika kita memikirkan, melayani, mengutamakan orang lain, karena Kristus yang telah melakukannya buat kita. 当我们去服侍别人的时候，把别人优先的时候，那是因为基督已经为我们做了。 Maka kita yang sudah tinggal dalam Kristus, kita nyatakan keindahan Kristus pada 所 orang 以 lain. 在我们在基督里，我们要把基督的美善散发出来。 Tiap kali saudara dan saya berusaha diberikan kerinduan untuk memikirkan orang lain. 每次我们都有渴慕怎样的去看顾别人， Saudara semakin diubahkan serupa Tuhan 我 Yesus. 们也越来越变得像基督。 Bukankah itu tujuan kita sebagai murid Kristus? 那是不是我们成为基督门徒的目的呢？ Makin serupa Kristus. 是要越来越像基督。 Saudara, sewaktu praktik setahun, sewaktu saya jadi mahasiswa seminari. 弟兄姐妹，在我实习的1年的时候， Di tahun 2015 saya praktek setahun di GKI Mangga Besar. 在2015年的时候，传道在 GKI Mangga Besar 那里实习。 Satu kali pendeta Samuel Yapto mengajak saya pembesukan. 有一次，萨摩亚多牧师邀请传道一起去探访。 Waktu itu kami mengunjungi salah satu lansia, yaitu anggota komisi Kaleb yang tidak lagi bisa persekutuan. 有一次，我们要去探访已经不能去教堂的一个老人家。 Saudara, waktu itu saudara tahu ya, di Mangga Besar itu ada gang-gang kecil. Saudara, di gang-gang itu kami mengunjungi rumahnya itu 100 meter dari jalan, saudara, agak jauh. 弟兄姐妹，我们知道在芒嘎贝萨那边有很多小路，我们要到他的家要走路大概100米左右。 Saudara, waktu dikunjungi, rupanya bapak ini sudah terbaring di ranjang beberapa bulan. 当我们在探访他的时候，这位先生已经几个月已经躺在床上了。 Ketika kami masuk, bapak ini tahu ini suara Muse ini, pendeta Samuel Yapto ini. 当我们进去的时候，这位先生可以认得萨摩亚多牧师的声音， Dia mau duduk tapi nggak bisa sambil tiduran, dia tahu. 但是他想要起来，但是他没有力，但是他知道。 Kami masuk ngobrol-ngobrol di situ. 我们进去，然后聊天。 Sama saudara mahasiswa praktek itu biasa melihat musenya melakukan pembesukan seperti apa. 实习生平常他们在旁边看着他牧师在那里怎样的探访别人。 Saudara, Pak Samuel Yapto begitu ramah, begitu bisa. Setelah itu mendoakan, menanyakan kabar. Setelah itu kami tutup dalam doa. 然后牧师就为他祷告，跟他问好他，然后我们就要回家了。
Saudara, setelah selesai berdoa, 祷告之后， Bapak ini bilang tongkat, tongkat, tongkat. 这位先生就说拐杖，拐杖。 Saudara, dalam hati saya berkata demikian. 弟兄姐妹，在我的心里就这样的想， Mungkin Bapak ini minta tongkat. 可能这位先生要买拐杖， Wah, cari di mana ya? 我要在哪里找呢？ Tapi setelah itu Bapak itu panggil saudara yang menjaga dia. Saudara. 但是这位先生叫顾他的亲戚， Ketika dibilang tongkat, tongkat, tangan Bapak ini ke atas lemari, saudara. Di tangannya menunjuk salah satu bagian di atas lemari. 当他说拐杖拐杖之后，他举起手，然后指着那个在柜子上的拐杖。 Sanak saudaranya yang menjaga dia ini tahu, oh tongkat itu diambilnya, dikasihnya ke Bapak itu yang sedang tiduran. 他的亲戚知道他的意思，然后他就拿下他的拐杖给他。 Saudara, Bapak ini bilang begini, 弟兄姐妹，这老先生这样的说， Musa, 牧师， ini tongkatnya buat gereja aja. 这拐杖给教会好了。 Suaranya lirih, saudara, bukan kayak begini. 他的声很小声， Saya udah gak pakai lagi. 我不再用了， Mungkin ada teman-teman yang butuh. 可能有别的人需要。 Saudara, Bapak ini buta, lumpuh, dan terbaring. 弟兄姐妹，这位先生他眼睛瞎了，也瘫痪了。 Saudara mendengar perkataan itu, saya terharu, saudara. 当他听这样说的时候，我心里很感动。 Saya salah. 我错了， Saya pikir Bapak ini mau minta tongkat. 我以为这位先生是要拐杖， Ternyata dia tahu tongkat yang mungkin barang dia yang berharga. Di akhir hidupnya dia pengen serahkan kepada gereja. 但是原来他可能对他来说，这拐杖很宝贵的，在他最后的一刻时刻，他要把这拐杖给别人。 Seminggu kemudian kita dengar kabar duka. 然后1星期后，我们听了他的消息， Akhirnya Bapak ini berpulang kepada Tuhan. 然后这位老先生已经回天家了。 Saudara, di ibadah duka itu biasa di malam penutupan peti ada tuangin wangi-wangian. 就是在封棺仪式的时候，我们有把香水，倒在那个遗体上， Biasanya memberikan penghormatan terakhir. 那 Saudara. 就是最后的敬礼。 Saudara, ketika saya memegang minyak wangi itu, 当我拿着那个香水的时候， saya melewati petinya, saudara. 我经过他的棺材旁， Saya berkata kepada Bapak ini, selamat jalan Pak. 我对他这位老先生说：“一路走好， Bapak udah gak perlu tongkat. 你不需要这拐杖了。 Sekarang Bapak bisa melihat dan berjalan bersama 现 Kristus. 在，先生，你可以看见了，你也已经与基督同行。 Terima kasih sudah menjadi teladan. Dan saya bisa melihat kehidupan Kristus dari kehidupan Bapak. 谢谢你，因为从你的生活上，我可以看到基督。 Saudara, makin hari hidup kita apakah makin kita melayani dan memikirkan orang lain? 弟兄姐妹，在我们的生活当中，我们是不是要越来越服侍神？ Apakah karakter Kristus yang melayani atau mengutamakan orang lain terlihat oleh keluarga, teman kerja kita, atasan, bawahan kita, teman sekolah, kuliah kita, tetangga kita, saudara? 是不是基督服侍的形象，把别人优先的形象，可以被我们的家人、朋友、同事、邻居、同学们可以看到吗？ Saudara, kalau orang-orang di luar sana melihat GKYP, saudara. 如果外边的人看 GKYP 的时候， Dan ketika mereka masuk, apa yang bisa mereka rasakan, saudara? 当他们进来的时候，他们会感受到什么呢？ Apakah karakter Kristus yang begitu memperhatikan orang lain bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus? 这么关怀别人，基督的形象，是不是他们可以感受得到呢？ Melalui gereja ini, saudara. 通过我们的教会， Mari kita bersatu untuk belajar rendah hati. 我们要合一来学习谦卑， Dengan saling melayani. 要互相服侍， Memikirkan dan mengutamakan orang lain. 要看顾别人，也要把别人优先。 Karena kita telah alami kelimpahan dalam Kristus. 因为我们已经在基督里经历了丰盛， Dan kita rindu semakin serupa Kristus. 而我们渴慕会越来越像基督。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。